Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat lagi kita bersua dalam sesi pembelajaran Raudah Online School. Sesi pembelajaran online sekolah kita, Raudah Secondary School, yang mana ini dah masuk kepada minggu keberapa dah kita PKP ni, dan kita masih teruskan pembelajaran kita. Alhamdulillah. Okay, hari ni dah subjek syariah kan. Okay, kita sambung yang minggu lepas punya. Minggu lepas kita belajar tentang wuduk, tak habis lagi. So kita sambung. Yang ni dah salin ke baru ni? Hukum berwuduk ni? Belum kot. Apa Fairul? Ni belum. Okay. Belum. Okay, boleh salin yang ni Sambil-sambil tu saya bagi tahulah. Ya, awak boleh terus salin. Okay, syariah ni kalau awak tengok dia ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang atas tu Arabic, yang bawah tu dia punya terjemahan. So awak boleh yang terjemahan tu boleh tulis menggunakan tulisan Rumi. Bahasa Melayu Bahasa Melayu Rumi. Kalau nak tulis Jawi pun terpulang. Tapi yang nak Ni ada dah yang belum ke? Ustaz. Bukan belum. Yang ni kita dah hari tu ni yang first. Yang ni dah Okay, next. Yang ni dah. Yang last tu lain juga. Ni dah lah. Yang ni pun dah kan? Yang akal tu dah. Kita lah sampai ni. Syarat wajib berwuduk. Syarat sah. Syarat sah ke apa? Ni belum ni. Okay. Kita mula, kita sambung dengan syarat sah wuduk. Syarat-syarat sah untuk berwuduk. Okay, awak salin dulu. Yang mana sempat ni, salin dulu dia punya Arabic pun tak apa. Okay, syarat. Ya? Semua? Ya, semua. Okey. Okay, sambil-sambil tu saya terangkan. Okay, syarat sah wuduk. Semua orang boleh berwuduk, tetapi macam mana nak sahkan wuduk itu? Okay, yang pertamanya mesti orang yang berwuduk itu orang Islam. Fala yasihul wudu'ul kafir. Fala yasihul wudu'ul kafir. Dan tidak sah berwuduk bagi orang yang kafir. Kadang-kadang kalau dekat Malaysia ni, kalau kita dengar orang Cina ke, orang India ke yang tidak memeluk Islam, dia orang kadang-kadang marah kalau kita panggil dia orang kafir. Kenapa panggil kita orang kafir? Sedangkan dalam Islam, mana-mana umat manusia yang tidak memeluk Islam, maka dia kafir lah. Cuma bagi kita yang bermasyarakat majmuk, kalau boleh janganlah terang-terangan panggil orang, kafir. Tak payahlah. Kita ada budi bahasa, kita punya tu. Cumanya, kalau daripada istilah belajar, bolehlah kita guna. Orang yang tidak memeluk Islam tu adalah orang yang kafir dan tidak sah wuduk bagi orang yang kafir.
Dia acong, orang Cina, tak memeluk Islam tapi pandai ambil wuduk. Siap boleh hajar orang lagi. Kau apalah ada kan. Saya dekat kampung saya, ada satu kampung sebelah daripada kampung saya tu lah. Dia orang dekat situ, dia bercampur kehidupannya antara Cina dengan Melayu. Kan, kadang-kadang ada orang Cina yang duduk berdekatan dengan masjid, dia siap boleh komen lagi muazzin tu. Apalah, azan pun salah. Azan bukan macam tu. Azan ada yang seorang Bilal tu yang betul. Yang ni bukan. Azan ni salah. Apa asyhadu dia cakap kan. Di Cina jual durian. Tapi boleh tegur. Disebabkan oleh dia dah sentiasa dengar. So kalau dia pun ambil wuduk dan sebagainya, wuduk dia tu tak sah. Walaupun dia pandai tunjuk cara wuduk, basuh muka, tangan hingga siku, basuh kepala, basuh kaki. Siap cakap lagi wuduk ni kena tertib. Dia tahu. Kalau dia cakap macam tu pun, tapi dia tak memeluk Islam, wuduk dia tidak sah. Walaupun wuduk dia tu sempurna. Okey. At-tamyiz. Yang kedua, at-tamyiz fala yasihu min ghairil mumayyiz. Okey, dan yang kedua ni ialah mumayyiz. Tidak sah wuduk orang yang tidak mumayyiz. Mumayyiznya kat sini, mumayyiz ni maksud dia kita tahu membezakan antara buruk dan baik. Kalau awak bagi adik awak yang kecil itu, awak letak benda kotor, satu lagi awak letak susu. Kan? Kadang kalau benda kotor tu tak kisahlah apa benda, sekalipun dia calik juga tu tak mumayyiz dah tu. Tahu membezakan perkara baik dan perkara yang buruk, mumayyiz. Maksudnya dah boleh berfikir. Itu yang kedua. Tengok nombor satu dengan nombor satu atas dengan nombor satu bawah tu. Itu dia punya Arab dia, dan nombor satu yang bawah tu dia punya maksud. Okey, yang ketiga. Taharatu a'dha'il wudu' min najasah. In kanat 'alaiha najasatun fatajibu izalatuha awalan qabla al-wudu. Okey, yang ketiga, anggota wudu bersih daripada najis. Jika terdapat najis pada anggota wudu, maka wajib dibersihkan najis terlebih dahulu sebelum berwudu. Okey, maksudnya masa kita nak ambil wudu tu, pastikan anggota wudu pada badan kita tu, muka, tangan hingga siku, kepala dan kaki, tak ada najis. Bersihkan najis dulu baru berwudu. Bukan kata awak, contohlah awak terpijak tai lembu, awak belum basuh lagi. Awak tak basuh pun kaki awak, tapi awak ambil wudu, tak apalah, nanti sambil-sambil basuh kaki nanti cuci dah tu. Kan najis tu, tak boleh. Kena bersihkan najis dulu. Pastikan najis tu bersih, cucur air apa benda semua tu, bilas apa benda semua, kita yakin kita dah bersih, barulah kita berwuduk dengan air yang lain. Okey. Kemudian yang keempat, an-naqa'u minal hid wan nifas fala yasihul wudu' haidin wala nufasa'i. Dan tidak suci daripada haid dan nifas, dan tidak sah wudu' orang yang sedang haid dan nifas. Yang kelima, izalatu ma yamna'u wusul al-ma'i
udwi ay alla yujada ha'ilin yamna'a wusulul ma'ilal basyarati kadduhni wassamri. Okey, yang kelima ni menghilangkan apa-apa yang menghalang air sampai kepada anggota wuduk. Hendaklah tidak ada sesuatu penghalang seperti cat dan gam yang menghalang air sampai ke anggota wuduk yang wajib. Okey. Maksud dia kat sini, sebelum kita berwuduk tu, kalau contoh awak seorang tukang cat, tukang cat, jatuh cat dekat muka ke, dekat mana-mana anggota wuduk, tangan ke, atas kepala ke, dekat kaki ke, anggota yang wajib berwuduk tu, awak kena bersihkan dulu kekotoran ataupun cat ataupun awak tukang paip, main dengan gam. Terlekat gam dekat tangan awak ke, terkena dekat muka ke, kena bersih dulu, tonyong dulu muka tu bagi bersih, hilang cat dan apa semua. Kalau atuk nenek kita kat kampung, contohnya awak ada atuk ataupun nenek yang dekat kampung yang kerjanya adalah penoreh getah. Pun kalau kita pergi menoreh getah tu, awak imagine je lah saya cerita, takut tak pernah tengok macam mana orang toreh getah. Pernah? Kau pipi. Kan? UPP. Okey, dia toreh tu kadang-kadang getah yang daripada pokok ataupun yang dalam tempurung getah tu, yang tempat tadahan susu getah tu, kadang-kadang kena dekat kita punya kulit, kena dekat muka. So yang tu pun, sebab tu kalau awak tengok kehidupan sebenar seorang penoreh getah, balik je, dia sebelum dia mandi tu dia duduk depan cermin kan, duduk tengok muka dia. Bukan jerawat tu, dia tak buang jerawat, dia buang getah yang melekat pada muka. Barulah dia pergi mandi. Ada juga orang yang tonyoh guna limau nipis dan sebagainya tu, nak pastikan yang segala getah daripada pokok getah tadi tu ataupun segala kekotoran yang boleh menghalang air wuduk untuk sampai ke seluruh anggota wuduk, dia akan cucikan habis. Dia akan pastikan semua penghalang itu hilang. Okey, macam yang satu lagi, walaupun ni saya tak tahu lepas ni ada ke tak dia punya penerangan, tapi tak apalah saya cakap awal. Okey, bagi orang perempuan kan, lelaki ke perempuan ke, kalaulah kata rambut awak panjang, kan, rambut awak panjang yang sebelah sini ni, dekat apa kita panggil ni sideburn kan? Sideburn. Sideburn ni, kalau orang perempuan, memanglah dia tak keluar jambang macam saya ni. Tapi dia punya rambut yang dekat sini tu, yang dia selitkan ke celah telinga tu, yang ni dikira rambut yang dekat sini ni, kena ingat rambut yang dekat sini ni adalah sebahagian daripada anggota muka. So dia akan terjuntai kat sini, biarkan kita tarik rambut yang kat sini tu, biarkan dia jatuh. Kalau rambut awak yang tepi ni pun sama panjang dengan ketinggian awak ke sampai ke kaki ke, tetap kena basahkan dia semasa awak basuh muka. Pastikan semuanya kena, sebab dia termasuk dalam anggota muka. Kena tarik. Kalau kata rambut tu panjang ni, kena sapukan air tu, biar terkena air semasa awak ambil wuduk. Okey, lelaki ke perempuan ke sama. Kalau orang lelaki lagilah, janggut yang tepi-tepi ni, jambang semua kena ratakan. Pastikan kesemuanya rata. Ustaz. Nombor 2 tu yang Rumi tu apa Ustaz? Yang ni. Mumayyiz. Mumayyiz ke mumayyiz? Ustaz.
Mumayyiz ke mumayyiz? Eja. Oh, Mumayyiz. mumay. Oh, mumayyiz. Okay. Okey, nombor 6. Ta'mimul al-basharah bil ma'id tuhur bi anna ya'ummal ma' jami'u ajza' al-udwi al-maghsul. Okey, nombor 6 ni adalah meratakan air wuduk kepada kulit, iaitu meratakan air pada semua bahagian anggota yang wajib dibasuh sehingga tiada bahagian anggota yang tertinggal. Okey, kat sini kita wajib untuk basuh ke semua anggota wuduk yang perlu ataupun yang wajib dikenakan air. Okay, seperti mana yang kita belajar minggu lepas, kalau ada soalan bertanya pada awak apakah rukun wuduk, awak bolehlah sebutkan sebab apa? Formula dia adalah 4 basah, 2 kering. Okey, yang kering apa? Yang pertama dan yang terakhir kering. Niat dan tertib. Okey, yang basah yang dekat tengah-tengah. Muka, tangan hingga siku, kepala dan kaki. Okey, itu bahagian wuduk yang perlu diratakan air. Okay, kalau muka, keseluruhan muka. Ikut dia punya cara yang betul. Membasuh muka. Basuh tu maksudnya meratakan air ke seluruh muka. Sampailah ke bawah dagu ni. Sampai sini. Okay, kemudian membasuh tangan hingga ke siku. Tangan hingga ke siku. Dan disunatkan untuk kita untuk lebihkan anggota wuduk kita ni. Kalau kata tangan hingga siku, awak kena basuh atas sikit daripada siku. Korban kasih sedikit ruang atas daripada siku tu, jangan ngam-ngam, takut ada tempat yang tak rata. Okey, kemudian sapu kepala. Sapu kepala ni ada pendapat mengatakan walaupun kita basuh sekadar hanya 3 helai rambut je yang terkena air pun dah cukup. Tapi kalau dah air kita melekat dekat tangan tu takkan 3 helai je, kecuali orang tu memang rambut dia 3 helai je. Tu dia basuh 3 helai lah. Macam kalau rambut upin ke rambut ipin kan? Yang ada rambut ipin, ada stroke tu pun, itu pun lebih daripada 3 helai. Maksudnya dah banyak lah tu kan. Okey, kemudian habislah. Itu saja untuk syarat sah wuduk. Nombor saya buat nombor 4. Apa tu Rumi? Okey, tak apa. Salin dulu. Tidak. Suci dari apa Ustaz? Suci dari head Head. Haid. Ya. Nombor 4. Nombor 4. Suci dari haid Ustaz. Suci daripada haid dan nifas. Oh, suci daripada haid. Suci dari haid. Haid awak tahu kan? Tahu. Tahu tak apalah. Nifas tu apa Ustaz? Nifas, darah nifas adalah darah kerana melahirkan anak. Eja head jana. HAID.
Okey, nifas ni dia biasanya kalau dia biasa terjadi selepas seorang ibu melahirkan anak, dia sebenarnya darah yang bercampur dengan lendir. Lepas tu dia mungkin terjadi tempoh dia, period dia antara selepas melahirkan sehingga 4 minggu ke 6 minggu. Masih terjadi, sama ada dia keluar hari-hari ataupun dia keluar kadang-kadang. Tapi itu adalah darah nifas. Daripada bermula kelahiran, selepas kelahiran sehinggalah 4 ataupun hingga 6 bulan. Jadi haram solat Ustaz kalau dah keluar? Haram solat? Yalah, Tak boleh solat. tak boleh solat lah, bukan haram. tak boleh tak boleh solat lah. Dia kena suci dulu daripada haid dan nifas. Dalam kalau ibu-ibu kita tu dalam masa dia orang nak suci daripada nifas tu, itulah yang dipanggil antaranya adalah tempoh berpantang tu. Kan mak awak lepas melahirkan tu ada tempoh dia orang berpantang. Itu berpantang tu satunya nak cuci, nak baikkan luka selepas beranak, dan nak tunggu nifas tu suci lah. Berhenti darah nifas tu. Okay, ada soalan lain? Tak. Sekejap sebut nombor 5. Sama nombor 5. Sesuatu. Nombor 5 Rumi. Sama. Lagi satu. Nafis. Yang apa tu, yang bahasa Arab kau buat ke? Buatlah. Seperti Kena buat lah kalau nanti. Buat. Iyalah. Sebab nanti asyariah ni jawapan awak dalam bahasa Arab. Bagi terjemahan ni untuk memudahkan awak faham je. Soalan bahasa Arab, jawapan pun dalam bahasa Arab. tulang betul. Muklis ada tak? Tak ada. Sebab tadi waktu English dia tak masuk. Saya call dia cakap internet dia problem. Pasal dia cakap kelas petang nanti mungkin dia join. Mana? Hafiz. Ha? Kau ada handphone kat rumah? Ha? Kau ada handphone ke? Ya, Hafiz. ada. Dah ke? Dah siap ke, Salin? Sikit lagi. Lagi sikit. Pada semua Siap.
Dah siap dah. Okay, Das? Belum. Khalas? Dah. 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 Ustaz, apa tu yang nombor 5 tu yang penghalang seperti cerita Ustaz? Ha? Chat lah. Chat, Chat. Chat dan gam. gam. Wah, Bukan cerita. cerita dan gaung. Chat dan gam. Chat dan gam. Okey. Dah. Dah. Okay, yang ni banyak sikit Bos. Wow. Dia sampai ke 17. Kalau dengan apa tu maksud dia Ustaz? 17 maksud ke? Tak apa, Rumi. tulis yang Arab ni dulu. Apa dia? Okey. Tulis yang Arab ni dulu. Okey. Banyak Penuh tu buku ni. Tak apa. Esok tak ada kelas dah kan? Maaf. Sampai 7 Jun. Teacher English dia tak percaya. Itulah. Kalau ikutkan memo tu betul lah. Bermula esok dah tak ada kelas. Panjang ni. Panjang. Tak apa, salin dulu. Naufal, kau tulis baris tak? Tak payah. Sah? Tak payah baris Hmm. Oh, patutlah lambat. Sunanul wudu'i hiya allati yusabu fa'iluha wa la yabtulul wudu' bitarkiha lakin yanbaghi al-muhafazatu 'alaiha wal ihtimamu biha iqtida'a binabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Okey, dah salin dah semua sampai Nabi Yina. Binabi Yina tu. Belum. Okey, perkara-perkara sunat ni adalah perkara yang macam biasa kalau kita tahu kalau sunat tu buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Kalau kita buat dapat pahala, kalau tak buat tak berdosa. Okey, macam yang saya cakap dekat awak, rukun wudu ada 6 perkara, iaitu niat, membasuh muka, basuh tangan hingga siku, basuh kepala, basuh kaki dan tertib.
Okey, sekiranya semasa awak berwudu, awak tambah 17 perkara ni, awak akan dapat pahala yang lain, iaitu pahala sunat. Yang wajibnya yang tadi 6 tadi tu. Ini adalah perkara-perkara yang sunat. Okey. Dah sampai Nabi Yina. Dah. Kan? Okey, awak tengok sunanul wudu, sunat wudu, perkara sunat wudu. Ia allati yusabu fa'iluha, ialah perkara yang diberi pahala kepada pelakunya. Boleh salin terus. Kita buat sikit-sikit, setakat mana yang sempat. Dah? Tulis dah? Naufal? Apa tadi Ustaz? Okey, tak baca balik. Sunanul wudu, sunat wudu. Sunat wudu. Ia allati, ialah perkara. Ialah perkara. Yusabu fa'iluha, diberi pahala kepada pelakunya. Diberi pahala kepada pelakunya. Wala yabtulul wudu bitarkiha, dan tidak membatalkan wudu bagi yang meninggalkannya. Dan tidak membatalkan wudu bagi yang meninggalkannya. Okey. Lakin yang bagi al-muhafazatu 'alaiha, tetapi hendaklah menjaga. Lakin yang bagi al-muhafazah, tetapi hendaklah menjaga. Menjaga. Wal ihtimamu biha, dan memberi perhatian terhadapnya sebagai menuruti perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai menuruti perbuatan Nabi kita. Okey, kat sini dia kata orang yang buat perkara-perkara sunat ni akan diberi pahala. Dan tak batal wuduk pun kalau tak buat perkara-perkara sunat ni. Tetapi kita sepatutnya kena buat dan kena bagi perhatian terhadap perkara-perkara yang sunat wuduk ni, kena buat macam mana yang Nabi buat. Okey, wa min sunanil wudu. Dah salin dah?
Okay, wa min sunanil wudu, antara sunat-sunat wudu ialah Sekejap. okey yang ni antara sunat-sunat wudu ialah dah ke? Dah. Dah. Okey, antara sunat-sunat wudu ialah yang pertama. Okey, yang ni Ayyusammallah indal ibtida'i al-wudu bi an yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Okey, maksudnya menyebut nama Allah ketika permulaan wudu ataupun membaca bismillah ketika memulakan wudu. Membaca bismillah ketika di permulaan wudu. Sebelum buat apa-apa, sampai je tempat wuduk tu, sebelum ambil wuduk baca bismillahirrahmanirrahim, barulah mulakan pergerakan ataupun basuhan wuduk tu. Okey, nombor 2 salin dah? Belum. Dah. Dah. Okey, nombor 2, ghuslul al-kaffaini. Membasuh kedua-dua pergelangan tangan. Ya? Pergelangan tangan sehingga pergelangan. Membasuh kedua-dua pergelangan tangan. Dah. Okey, salin nombor 3. Je. Okey, siap dah? Nombor 3. Belum. Dah. Okey, nombor 3. Tanziful asnani bisiwak. Membersihkan gigi dengan siwak. Apa membersihkan gigi dengan? Membersihkan gigi dengan siwak ataupun kayu sugi. Oh, okey. Membersihkan gigi dengan kayu sugi. Okey, siwak tu kayu sugi lah. Membersihkan
membersihkan gigi dengan kayu sugi. Dengan kayu sugi. Okey. Au bifursyatil asnan, ataupun berus gigi. Atau berus gigi. Berus gigi. Au ma yakumu maqamas siwak, ataupun apa-apa benda yang boleh membersihkan gigi. Atau apa-apa yang boleh membersihkan gigi. Okey. Kalau doktor gigi, dia sarankan kita sekurang-kurangnya untuk memberus gigi 3 kali sehari. Kan? Tetapi arahan apa yang Rasulullah buat berkaitan dengan wuduk ni, maksudnya kalau setiap kali kita ambil wuduk, kita berus gigi, bersihkan gigi, maksudnya kita dah melakukan paling tidak 5 kali sehari untuk pembersihan gigi. Okey, dah nombor 3. Okey, nombor 4, saya dah? Dah. Okey, al-madmadah. Okey, al-madmadah. Al-madmadah ni disunatkan untuk kita ketika tu, madmadah ni maksudnya berkumur-kumur. Okey, berkumur-kumur. Al-madmadah ni. Kumur-kumur. Berkumur-kumur. Okey dah. Nombor 5. Salin dah nombor 5? Belum. Okey, salin nombor 5. Okey dah, salin dah nombor 5. Ya, sikit lagi. Okey dah. Okey, al-istinsyaqu bil yadil yumna wal istinsyaru bil yadil yusra. Okey, maksudnya al-istinsyaku bil yadil yumna, memasukkan air ke dalam hidung, memasukkan air ke dalam hidung, memasukkan air ke dalam hidung, menggunakan tangan kanan. Al-istinsyaku bil yadil yumna, memasukkan air ke dalam hidung menggunakan tangan kanan. Wal istinsyaru bil yadil yusra, dan menghembuskan air ke dalam hidung tadi tu menggunakan tangan kiri. Okey, ni tangan kanan, tangan kiri. Masa nak masukkan air ke dalam hidung, gunakan tangan kanan. Sebabnya air yang bersih masuk ke dalam hidung guna tangan kanan. Masa nak hembuskan, tutup dengan tangan kiri. Supaya kekotoran kena dekat yang kiri, bukan kena dekat yang kanan. Yang bersih kanan,
yang tak bersih kiri. Kemudian kita bersihkan kedua-duanya. Okay. Itu adalah perkara-perkara solat. Masukkan air ke dalam hidung guna tangan kanan, hembuskan guna tangan kiri. Okey, settle nombor 5. Okey, nombor 6. Salin. Dah, nombor 6 dah. Ustaz, sopak ke apa Ustaz? Ha? Sopak. Okay dah. Kenapa tiba-tiba sopak? Tak, sopak tu apa? Apa tu kan lepas azan kan ada ustaz baca doa kat TV3. Lepas tu kata penyakit sopak. Oh, sopak. Sopak tu penyakit apa Ustaz? Penyakit sopak Okay, tak apa, awak salin dulu. Dia penyakit gila. Sopak. Penyakit. Sopak ni satu penyakit yang berjangkit lah. Penyakit yang membawa virus. Dia penyakit sopak ni dia macam yang saya faham lah, dia bukan macam sekarang ni coronavirus lah. Penyakit sopak tu dia jadi masalah penyakit kulit sehingga kan kulit awak boleh menjadi menggerutu dekat kulit sehingga ke muka dan seluruh bahagian badan tu. Dan kalau awak bersentuh dengan orang lain ataupun awak bersentuh dengan orang yang mempunyai penyakit sopak ni, penyakit kudis tadi tu ataupun penyakit kulit yang menggerutu tadi tu, kudis lah kita katakan. Kalau awak tersentuh dengan dia, awak pun akan dijangkiti, akan naiklah kudis tu dekat badan awak pula. Dijangkiti? Tak dengar Ustaz. Tak jelas. Tak jelas. Okey. Penyakit sopak tu sama macam penyakit kulit, faham? Okey. Dia macam kudis. Kalau awak tersentuh, kalau awak tersentuh dengan orang yang ada penyakit tu, mungkin awak juga akan merebak kudis tadi tu kepada badan awak pula. Dia sampailah ke muka sehingga menggerutu muka tu. Ada ubat Ustaz? Tak ada ubat. Tu wallahu alam, saya tak tahu. Okey, dah siap dah Saleh, nombor 6. 6 dah. Okey, mashul jami'ur mashu jami'ir ra'si. Membasuh keseluruhan kepala. Membasuh seluruh kepala. Okey, dah. Okey, tadi yang wajib adalah menyapu kepala. Kan? Yang wajibnya menyapu kepala, tapi kalau kita sapu basuh keseluruhan kepala itu lebih baik dan awak akan dapat pahala sunat. Okey, nombor 7 dah Salin? Dah. Belum. Okey, Salin nombor 7. Takhlilu ma baina asabi'il yadaini war rijlaini bil ma'. Dah. Ammal yadani fabit tashbiki bainihima wa ammar rijlani fabi khinsiril yaddil yusra. Okay, nombor 7 ni panjang sikit.
Ustaz. Ya. What? Ada apa? Dah. Dah? Dia ada berapa? 17. Dia Dah. ada 17. Sempatlah kita habis pukul 4 ni. Oh, dia ada 17. Pendek-pendek je. Okey, takhlilu ma baina asabi'il yadaini warrijlaini bil ma, menyelati celah-celah jari, menyelati. Ni macam ni. Menyelati celah-celah jari tangan dan kaki dengan air. Kita macam apa? Kita masuk, pastikan air ni masuk. Okey, kalau dengan kaki jangan buat guna selisih kaki tu, tangan jugalah masuk celah jari kaki. Bukannya main tonyoh guna kaki sama kaki, mana nak masukkan celah-celah jari kaki tu kecil. Tangan jugalah buat macam ni. Takkan saya nak angkat kaki letak atas meja ni. Okey. Menyelati celah-celah jari tangan dan kaki dengan air. Okey, boleh? Dah? Dengan air? Okey. Ammal yadani fabit tashbiki bainihima, iaitu dengan memasukkan jari-jari tangan, memasukkan jari-jari tangan antara satu sama lain. Maksudnya macam ni lah. Tukar. Okay, dah. Okay, dan menyelati jari-jari kaki dan menyelati jari-jari kaki dengan jari kelingking tangan kiri. Dengan jari kelingking tangan kiri. Maksudnya ni contoh ni jari kaki awak, so masukkan jari kelingking tangan kiri ke celah-celah jari kaki.
Okay, boleh? Okay, dah. Nombor 8 dah? Dah. Okay, nombor 8. Mashul uzunaini zahirihuma wa batinihuma. Menyapu kedua telinga luar dan dalam. Menyapu kedua telinga luar dan dalam. Okey, ni telinga awak. Kan? Jari telunjuk ke dalam, kemudian ibu jari dekat luar, buat je macam ni. Oh, Okey, dah yang dalam ni. Janganlah sampai masukkan air tu sampai ke dalam tu. Telinga awak masuk air pula. Basuh luar dan dalam, maksudnya di dalam permukaan ni. Dekat luar ni, belah belakang lah. Okay. Mashul uzunaini zahirihuma wa batinihuma. Menyapu kedua telinga luar dan dalam. Sapu je. Tak perlulah sampai tonyoh. Kan? Berdarah selinga sampai. Nak ambil wuduk je. Sapu je. Celup air, sapu. Okey. Nombor 9. Dah. Nombor 9. At-taslithu fi jami'il faraidil wudu' wa sunanihi. Melakukan setiap rukun dan sunat wuduk sebanyak 3 kali. Melakukan setiap rukun dan sunat wuduk sebanyak 3 kali. Okay, maksudnya yang rukun wuduk tadi, muka, basuh muka, tangan hingga siku, sapu kepala dan basuh kaki tu 3 kali. Dan perkara yang sunat pun sama. Pergelangan tangan basuh 3 kali, berkumur 3 kali, masukkan air ke hidung 3 kali. Apa-apa, menyapu telinga pun 3 kali. Perkara sunat dan rukun semuanya dilakukan ataupun diulang sebanyak 3 kali. Kalau lebih, makruh. Okey, nombor 10 dah? Belum. Okey, salin nombor 10.
Okey dah? Nombor 10. Dan Okey. At-tayammunu wa huwa taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini war rijlaini. Okey. Nombor 10 tu adalah mendahulukan anggota yang kanan sebelum kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Mendahulukan anggota kanan sebelum kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Dalam basuhan tu, dahulukan anggota sebelah kanan untuk tangan dan kaki. Okey, telinga bolehlah. Telinga boleh dahulukan. Telinga tak. Telinga buat sama-sama. Hidung pun kalau awak pilih kanan dulu baru kiri, susah. Masukkan dua-dua. Telinga pun tak telinga serentak. Sorry. Okay, nombor 11. Okay, cepat-cepat. Ada 15 minit lagi. Kita nak habiskan sunat wuduk ni, tak apa dah hari ni. Allah. Dah? dah. Okay, nombor 11. Adalku wa huwa imrarul yaddi alal udwi inda ghuslihi. Menggosok anggota wuduk dengan tangan ketika membasuhnya. Maksudnya semua anggota wuduk tu kena gosok menggunakan tangan. Menggosok dengan tangan. Menggosok anggota wuduk dengan tangan ketika membasuhnya. Okay. Maksudnya kat sini kalau contoh awak basuh kepala, janganlah dirus dia macam ni, kena gosok. Tangan hingga siku pun gosok. Gosok. Jangan lalukan air je. Okay, sunat untuk kita gosok sekali. Sama juga dengan kaki. Okey, nombor 12. Okey, Salim.
Sudah? Dah. Belum. Okay, kalau lebih masa sikit tak apa kita habiskan sunat wuduk ni. Sikit je. Pendek. Yang ni je panjang, lepas ni pendek-pendek dah. 12 dengan 13 je panjang. Dah. Okey. Nombor 12, italatul ghurrati wat tahjil, iaitu melebihkan sempadan basuhan anggota ghurrah dan tahjil. Melebihkan Basuhan anggota ghurrah dan tahjil. Dan tahjil. 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 Melebihkan basuhan anggota ghurrah dan tahjil. Ghurrah. Okay. Kemudian ghurrah ialah membasuh hadapan kepala ghurrah ialah membasuh hadapan kepala, dahi dan muka. Ghurrah ialah membasuh hadapan kepala, dahi dan muka. Dan tahjil ialah membasuh tangan lebih dari siku dan membasuh kaki lebih dari buku lali. Okey. Saya nombor 13. Okey, yang nombor 12 tadi tu italatul ghurrah wat tahjil, iaitu kalau nak basuh kepala kita basuhlah daripada depan ni, mula daripada dahi ni kan. Nak basuh kepala tu, semasa basuh kepala mula daripada dahi lurut ke belakang. Okey, tahjil ni pula basuh tangan hingga siku, lebihkan atas daripada siku ni, siku sampai sini. Sampai ke sini kita basuh. Kemudian kalau dari kaki tu, macam mana kaki duduk? Tunjuk kaki, malas. Okey, kaki, sini buku lali, biar sampai ke betis tak apa. Lebihkan basuhan. Okey, kenapa kena lebihkan basuhan? Okey, sambil-sambil awak salin ya. Lebihkan basuhan ni adalah
supaya ada satu hadis berkaitan dengan ada sahabat tanya Rasulullah, sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, kalau macam kita orang, sahabat-sahabat kamu ni, kamu boleh kenal lah di akhirat nanti, di pada mahsyar nanti. Tetapi sekiranya kamu meninggal dunia, macam mana kamu nak kenal umat-umat lain yang tak hidup sezama dengan kamu di akhirat nanti? Lepas tu Rasulullah menjawab, Nabi jawab, aku akan cam umat-umat aku yang mana anggota wuduk mereka akan bercahaya. Nabi akan kenal kita di akhirat dengan anggota wuduk yang bercahaya. Okay, lepas tu ada dalam satu riwayat ulama menghuraikan hadis ni dengan seelok-eloknya kita melebihkan daripada basuhan supaya cahaya tu lebih ada pada diri kita dan kita lebih menonjol dan dikenali oleh Rasulullah pada hari akhirat nanti. Okey, nombor 13 dah. Belum, sikit lagi. Sikit lagi. Sekejap. Dah siap dah. Okey. Kemudian nombor 13 tu muwalat. Al-muwalat. Itu je sebenarnya dia punya kata kunci, berturut-turut. Okey, al-muwalat berturut-turut iaitu dengan membasuh anggota wuduk berturut-turut tanpa henti. Waslul a'dha'i bitatabu'i min ghairil inqita', membasuh anggota wuduk tanpa berhenti. Okey, boleh? Ya. Okey. Bihaisu yu'salul udwu tali qabla an yajiffal udwu alladhi qablahu. Iaitu basuh tanpa henti ni membasuh anggota yang seterusnya sebelum kering basuhan anggota yang sebelumnya. Tempat tak? Tak dapat sini. Membasuh anggota yang seterusnya. Membasuh anggota yang
Seterusnya, sebelum kering basuhan anggota yang sebelumnya. Sebelum anggota sebelum. Okey, dah. Nombor 14 je. Okey, nombor 14. Okey. Okey, yang tadi tu al-muwalat tu adalah kita kena berterusan ataupun berturut-turut dalam basuhan. Jangan awak dah basuh muka, tiba-tiba awak pergi buat kerja lain dulu, buat dulu kerja lain, lepas tu tadi dah basuh muka wuduk tadi, pergi balik dah kering kat muka tu awak pergi basuh tangan ke siku. Tak boleh Okey, nombor 14 dah. Dah. Sikit lagi. Okey dah. Okey, nombor 14, bersederhana dalam menggunakan air tanpa membazir. Bersederhana Bersederhana dalam menggunakan air Dalam menggunakan air. Betul? tanpa membazir. Tanpa membazir. Alright. Okey, kemudian nombor 15. Dah, 15. dah. Tidak Sikit bercakap. Okey, salih dulu. Dah. Okey, tidak bercakap ketika berwuduk kecuali jika perlu. Tidak bercakap ketika berwuduk kecuali perlu. Tiga. Okey, dan. Okey, 16. Okey, jap. Okey, salin teruslah 16, 17. Okey. Siap.
Okey, ad-du'a'u akibal intihai minal wudu. Berdoa selepas selesai berwudu. 16. Berdoa selepas Selesai berwudu. selesai berwuduk. Okey, nombor 17. Solat sunat wudu 2 rakaat. Solat sunat wuduk 2 rakaat. Okey, Wuduk. 2 rakaat. Selepas wuduk. Solat sunat wudu 2 rakaat. Selepas berwuduk tu kita boleh melakukan solat sunat wudu. Okey. Okey. Okey, yang 17 tadi tu adalah 17 perkara yang termasuk dalam perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Semoga dapat kita amalkanlah untuk pesan untuk diri saya sendiri dan untuk awak semua. Semoga kita apa yang kita pelajari ni dapat kita applykan dalam kehidupan kita. Okey, saya minta maaf banyak-banyak sebab dah ambil masa awak semua. Lebih dah 5 minit, dah 4, dah berapa minit? 6 minit dah ni. Okey. 7 minit. Okey, saya minta maaf terlebih masa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.